perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Allahul Malik yang maha menguasai, Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahul Malik yang maha menguasai, Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Masya Allah, syukur hari ini Allah berikan kita kesempatan dapat kita bersama lagi menikmati satu lagi hari yang penuh rahmat. Semoga Allah teruskan limpahan rahmat ruah rezekinya buat kita semua. Dan insya-Allah hari ini tiada lain tiada bukan, tujuan kita adalah nak kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan meningkatkan lagi rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan insya-Allah teruskan berselawat dan kita teruskan misi kita untuk membina syurga dalam rumah. Mudah-mudahan terbinanya rumah kita dalam syurga. Dan ya Allah, tolonglah ya Allah, bantulah kami, bawalah kami semua masuk dalam syurga bersama dengan orang-orang yang tersayang dan sesungguhnya bersama dengan Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah pagi ni kita dapat peluang yang cukup luar biasa bersama panel jemputan kita. Dan sebelum tu saya nak minta kerjasama pada semua para penonton yang sedang menonton sekarang ni, terutamanya di Facebook. Anda boleh pergi ke Facebook dan sebagainya, boleh like, komen, boleh share semestinya. Bantu kami, support kami. Dan seandainya anda ada sebarang soalan, boleh ajukan, insya-Allah kita akan bacakan. Ataupun ada sebarang ucapan ataupun ada sebarang pandangan sepanjang perbincangan kita hari ini, insya-Allah saya akan raikan dan saya akan bacakan. Alhamdulillah, bersama saya sekarang ini adalah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof, merupakan ikon penyatim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ceria Ustaz hari ini dan syukur daripada pagi tadi kita dah mulakan dengan berselawat dan sebagainya. Dan Ustaz, dalam kehidupan hari ini kita faham kita ada macam-macam cabaran kehidupan ya. Dan semestinya kita nak cari contoh-contoh terbaik lah. Dalam social media ni Ustaz ada banyak sangat yang beri contoh-contoh yang baik, yang kurang baik, tapi terserah pada kita nak pilih. Tapi yang pasti dan yakinnya Ustaz, contoh yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Dan hari ini Ustaz kita nak lihat bagaimana kelapangan hati Rasulullah SAW ni. Sebagaimana kita tahu akhlak baginda ni seumpama Al-Quran. Ustaz, tapi sebelum kita nak mulakan pagi ni Ustaz kan, mungkin boleh kongsikanlah bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang dikatakan setinggi Al-Quran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Talib dan juga semua penonton TV Hijrah yang bersama dengan kita pada waktu ini. Sememangnya kita faham dan kita akur bahawa Rasulullah SAW itu adalah contoh terbaik kepada kita. Bila kita sebut contoh terbaik, maksudnya tidak ada insan lain yang lebih baik contohnya daripada Nabi kita SAW. Kerana bila kita katakan ada tokoh-tokoh tertentu, manusia-manusia tertentu sebagai contoh, sebagai suri teladan, ia belum confirm ataupun belum sahih itu sebenarnya contoh terbaik kepada kita. Namun apabila Nabi SAW menjadi contoh, pengiktirafan itu datangnya dari Allah yang mencipta kita manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh yang terbaik. Uswah hasanah. Uswah hasanah ni kalau bahasa kita contoh yang elok, contoh yang terbaik. Maksudnya pada diri Nabi itu, pada pribadi Nabi itu, memang ia contoh. Dan seperti yang kita sebut tadi, contoh ini adalah contoh yang disebut oleh Allah. Kerana pada Nabi itu segala contoh ada padanya. Contoh anak muda yang baik ada pada Nabi. Contoh anak yatim yang baik ada pada Nabi. Contoh ahli ibadah yang terbaik ada pada Nabi. Contoh pemimpin terbaik ada kepada Rasulullah SAW. Berbeza kita manusia biasa ni, kita mungkin boleh menjadi seorang manusia itu, seorang tokoh itu contoh. Tapi Talib bukan pada semua perkara ia contoh. Mungkin ia baik, ia bagus dari sudut kita kata pentadbiran. Kalau dia sebagai contoh pentadbiran, ahli pentadbiran, baik, elok. Tapi mungkin dari sudut pengurusan keluarga kurang baik. Tak sempurna. Tak sempurna. Faham. Itu manusia. Tetapi bila kita kata Nabi itu sebagai contoh, maka ia adalah terbaik kepada kita. Dan seperti yang Talib sebut tadi, akhlak-akhlak Nabi ini boleh kita fahami bila kita baca Al-Quran, selain daripada apa yang dilaporkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana ini apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran.
adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quran. Jadi bila kita lihat, kita cuba fahami, kita cuba tadabbur Al-Quran, kita akan jumpa ayat-ayat yang menggambarkan itu adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh umpamanya, antara sifat yang disebut sebagai muhsinin, orang-orang baik, antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kazimina al-ghais wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala sebut di antara ciri-ciri orang baik. Kita nak jadi orang baik. Antaranya ialah orang yang menafkahkan sebahagian hartanya waktu dia senang dan juga waktu dia susah. Kita dapat fahami melalui ayat ni, sebenarnya akhlak Nabi itu ialah infakkan sebahagian harta. Tapi bukan seperti sangkaan kita. Kadang-kadang kita sangka, waktu aku senang ni, aku infaklah. Ya. Waktu aku susah, aku duduk diamlah dah, aku tak ada apa. Tapi akhlak Quran, akhlak Nabi menggambarkan bahawa infak ni bukan waktu senang saja, waktu susah. Cuma sudah tentulah Talib bezalah jumlah dan sudut kemampuan. Tapi kita kata akhlak Nabi itu ialah menafkahkan sebahagian harta pada jalan Allah, tak kira senang, tak kira susah. Wal kaziminal ghais. Akhlak Nabi itu ialah orang yang menahan kemarahan. Sebut senang Talib, menahan kemarahan. Tapi ini satu cabaran besar kepada kita. Tapi kita ingat, kita faham, ini adalah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nak kata Nabi tak marah langsung, Nabi marah. Tapi Nabi mengawal kemarahannya, mengurus kemarahannya. Justru itu bila seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Ausini, ya Rasulullah, berilah wasiat pesanan kepada saya." Nabi ulang 3 kali, "La taghdab." Jangan kamu marah. Jangan kamu marah itu maksudnya kalau kamu marah pun kawal kemarahan kamu. Dan begitu juga sifat Nabi ialah wal afina 'anil nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang memaafkan kesalahan manusia. Ini sifat yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sifat ini sebenarnya bukan sifat yang ada kepada Nabi sahaja, tapi sifat yang ada kepada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk yang ada kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf, Allah Taala beri kemenangan, kejayaan, pangkat yang hebat, kedudukan yang tinggi. Tidak ada kesombongan pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi yang ada kepada Nabi Yusuf ialah sifat tawadhu'. Nabi Yusuf memaafkan kesalahan saudara-saudaranya seperti mana Nabi SAW memaafkan kesalahan kaumnya. Subhanallah, cukup luar biasa. Itu antara intipati, antara banyak lagi akhlak mulia Rasulullah SAW. Antara lain tadi yang kita boleh ambil nota sama-sama, antara lain seperti menahan kemarahan. Betul, hari ni cepat betul nak bad temper, cepat melenting dan sebagainya. Lepas tu tulis kat social media, kutuk orang, mengata orang, jatuhkan orang, na'udzubillah min zalik, memaafkan, dan semestinya tiada kesombongan. Ustaz, antara lain kalau kita lihat antara sifat Rasulullah SAW, dia sangat penyayang, sangat menyantuni. Tak kira semua, apatah lagi kepada anak yatim. Betul. Barangkali Ustaz boleh kongsi dah, kita ni semua sangat faham erti pentingnya menyayangi anak yatim. Mungkin Ustaz boleh kongsi bagaimana akhlak Rasulullah terhadap anak yatim. Sebenarnya kalau kita perhatikan, ayat-ayat Al-Quran ini cukup banyak, cukup syarat berkenaan dengan berbuat baik kepada anak yatim dan larangan supaya jangan melakukan sesuatu yang menyakitkan hati, jiwa, perasaan anak-anak yatim. Bayangkan Nabi SAW menyebut dalam hadis yang sahih, "Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah." Kata Rasulullah SAW, saya dan juga kafilul yatim. Kafil ni maksud dia orang yang menanggung, orang yang membantu, orang yang menyantuni anak-anak yatim. Kata Rasulullah, kahataini fil jannah. Mereka itu ibarat seperti jari yang dekat dengan tangan kita. Jari maknanya orang ini sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dan kita semua cakap tentang macam manalah dalam hidup ni
kita nak buat sesuatu yang mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kita menjadi asbab kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah. Maka di antara amalan-amalan yang banyak itu, sudah tentu amalan tersebut ialah al-ihsan ilal yatama ilal yatim. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kerana kita faham semua, kalau kita tengok Nabi sendiri, wulida yatiman. Nabi lahir dalam keadaan Yatim. anak yatim. Maksudnya, kalau bercakap tentang perasaan anak yatim, itu sesuatu yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Nabi tahu arti macam mana perasaan menjadi anak yatim. Macam mana rasa rahmat, rasa gembiranya kalau orang berbuat baik kepada anak yatim. Maka sudah tentu di antara amalan-amalan yang banyak itu ialah kita berbuat baik kepada anak yatim, memastikan anak yatim ini mendapat pendidikan, mendapat kita kata kehidupan yang lebih baik dan lebih baik dari masa ke semasa. InsyaAllah, Masya Allah, hari ini luar biasa. Itu dia antara akhlak Rasulullah SAW. Mungkin kita boleh duduk bersama, kita selusuri, kita duduk fikir sekejap kan. Barangkali kita duduk cari anak yatim dan sebagainya. Cuba kita tengok sekeliling kita, ada tak anak-anak saudara kita, orang yang kita kenali, orang yang dekat dengan kita. Rupa-rupanya mereka adalah anak yatim piatu. Dan kita akan berehat seketika kembali lepas ini. Kita nak fahami bagaimana kesan akhlak Rasulullah yang sangat mulia ini, kesannya kepada ahli keluarga, pada orang-orang sekeliling yang paling dekat dengan, paling hampir dengan Rasulullah SAW. Berehat seketika kembali lepas ini, insyaAllah. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, bertemu kembali. Mari kita lafazkan sama-sama selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan rahmat rezeki yang Allah kirimkan utusannya, kita dapat mengenal Allah, dapat mengenal akidah. Dan Masya Allah, hari ini kita berbicara tentang satu seorang insan yang di mana akhlaknya sempurna, yang menjadi satu contoh tauladan yang sangat baik. Ustaz, hari ini kita nak teruskan lagi perkongsian bagaimana akhlak Rasulullah memberi kesan kepada orang sekelilingnya. Bagaimana orang rasa bahagia ketika Rasulullah SAW ada sekeliling, sehingga orang tercari-cari nanti akan kehadiran baginda. Kita sebutkan tadi, Talib, tentang macam mana sifat pemaaf ini ada kepada Rasulullah SAW.
Sebenarnya Nabi pada masa yang sama, ketika Nabi berakhlak dengan akhlak yang mulia, kita bagi contoh tadi, Nabi memaafkan. Ini yang kita sebut di awal perbincangan kita, kelapangan hati Rasulullah SAW. Perkara yang sama Nabi terapkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Satu kisah yang berlaku dalam kehidupan Nabi ialah kisah yang kita sebut hadithul ifki, satu peristiwa fitnah kepada Aisyah, iaitu yang kita sebut sebagai fitnah moral kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di antara dalang yang melakukan fitnah ini ataupun menyebarkan fitnah ini namanya Mistah Uthathah, seorang sahabat Nabi SAW. Mistah ni dia orang susah, orang fakir. Siapa yang bantu dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bila berlaku diketahui bahawa di antara orang yang menyambung fitnah ni Mistah ni, maka Abu Bakar marahlah sebab dia melakukan satu kesalahan besar. Jadi lepas peristiwa itu, Abu Bakar kata, aku tak akan beri lagi, aku tak akan tolong dia lagi. Tak ada bantulah. Tak akan bantulah Mistah ni. Apa ni buat kerja jahat macam ni? Maka tak lama selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya dalam surah Nur ayat 22. Antara ayat tersebut menyebut wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala turunkan ayat, maafkanlah, ampunkanlah dia. Maafkanlah. Adakah kamu tidak mahu kamu ini Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu? Dan Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah. Bayangkan Allah Ta'ala turunkan ayat. Maka selepas mendengar ayat ini, Abu Bakar menyatakan, selepas ini aku akan menyambung balik bantuan kepada sahabat yang bernama Mistah Uthathah ini. Yang buat fitnah ni. Yang pernah melakukan fitnah dia, lepas tu dia insaf, dia baiki diri dia. Poin yang kita nak sebut, kita kalau manusia biasa ni, mungkin kita akan tutup, delete dah nama dia ni. Kita blok ke Block terus. Tapi ini sifat yang ada kepada Nabi, yang Nabi pancarkan kemuliaan hati baginda, kelapangan hati baginda, sehingga ianya menjadi ikutan kepada sahabat dan insya-Allah kepada kita semua yang berada di akhir zaman. Inilah yang kita gambarkan sebagai akhlak yang baik yang ada kepada Nabi, yang disebarkan kepada sahabat-sahabat, dan insya-Allah kita juga akan mendapat nur, mendapat cahaya daripada akhlak yang mulia. InsyaAllah, mudah-mudahan semestinya itu satu tauladan sangat baik. Maafkan, mari kita, ya mungkin orang boleh kata Ustaz itu Nabi memanglah, tapi ialah kerana baginda Rasulullah SAW, Nabi lah yang perlu kita contohi. Betul. Dan Ustaz, tentang kita bercerita tentang hari ini, kita pun tahu bahawasanya TV Hijrah sangat memberi penekanan kepada penyebaran ilmu, di mana dengan ilmu kita boleh menjatuhkan ummah. Hari ini kita kongsikan ilmu bagaimana akhlak Rasulullah SAW, semoga kita boleh memaafkan, dan daripada kemaafan kita boleh menjatuhkan ummah. Ustaz, bagaimana Rasulullah SAW bertindak kepada orang-orang yang mencintai ilmu? Baik. Beragama ni dia tak boleh atas semangat saja. Oh, semangat. Agama itu mesti atas ilmu. Amalan kita itu mesti atas ilmu. Sebab itu amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpandukan kepada dua perkara. Yang pertama, amalan itu apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya amalan itu mesti apa yang pernah disebut, yang dibuat oleh Nabi. Itu dalam bahasa mudahnya kena ada ilmu. Amalan kita akan diterima. Ya. Yang kedua, amalan kita diterima apabila nawaitu kita buat sesuatu perkara ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang berusaha mencari ilmu itu digambarkan bahawa orang yang sedang melakukan satu usaha untuk melalui lorong-lorong syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia berusaha mencari ilmu. Dan sudah tentulah pada masa yang sama, kita sebagai orang di luar ini, kalau kita lihat penuntut ilmu sedang berusaha mencari ilmu, itu jalan ke syurga. Kita yang berada di luar ini yang membantu mereka, termasuk anak yatim yang mencari ilmu, insya-Allah itu juga asbab untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu ini sesuatu yang harus
kita tekankan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Allah, itulah dia lorong-lorong Ustaz ya. Betul. Mendekati syurga Allah, mudah-mudahan. Saya sangat tertarik bila Ustaz kata amalan akan diterima dengan dua keadaan, iaitu dengan melakukannya dengan ilmu. Betul. Betul juga Ustaz. Kadang-kadang kalau niatnya tak kena, rukun tak kena, macam mana amalan nak diterima? Kedua, dengan keadaan yang ikhlas. Buat kerana Allah, bukan nak menunjuk pada orang untuk dan tujuan yang lain. Dan bila berbicara tentang ilmu, kita difahamkan bahawasanya di bawah pimpinan Peyatim ada Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz boleh sentuh sikitlah apa yang hendak dicapai menerusi akademi ataupun APIA. Boleh ke saya panggil APIA? Boleh APIA. Boleh dipanggil APIA APIA. Okey, apa yang dicapai oleh APIA Ustaz? Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN. Baik. Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN ini adalah usaha terbaru Peyatim untuk kita memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak yatim kita. Semua orang tahu Talib, bila kita nak lakukan perubahan kepada anak-anak asnaf, anak-anak yatim, caranya banyak. Macam mana kita nak ubah hidup mereka? Tapi di antara cara yang banyak, nombor satu kita nak ubah mereka ini, anak yatim, anak-anak asnaf ni, ialah melalui pendidikan. Ya, baik. Pendidikanlah yang akan mengubah kehidupan kita. Dan hari ini kita lihat orang-orang yang berjaya asalnya adalah orang miskin, asalnya anak asnaf, asalnya anak yatim. Kenapa yang mengubah mereka? Yang mengubah mereka ialah pendidikan. Ya. Dan inilah usaha yang kita lakukan, Peyatim lakukan melalui APIA tadi, Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ini, untuk kita lahirkan anak-anak yatim yang hebat, yang mempunyai ilmu, yang punya keterampilan, yang insya-Allah yang akan membawa perubahan kepada masyarakat. Tadi di awal tadi kita sebut Talib, kita kata anak Nabi sebut ana waqafil yatim kahataini fil jannah, maknanya orang yang membantu anak yatim ini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentu di antara usaha tersebut ialah kita mengajak masyarakat Malaysia dan juga di luar sana untuk sama-sama kita bangunkan Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN ini. Tujuannya seperti yang kita sebut tadi sebagai pendidikan kepada anak-anak yatim. Dan komponen yang penting dalam pembinaan APIA ini, kita bina sebuah masjid. InsyaAllah. Jadi Talib, dalam usaha pembinaan APIA ini ada dua perkara. Iaitu pertama, kita bina masjid. Itu perkara yang paling besarlah. Yang digambarkan oleh Nabi, siapa yang bina masjid sebenarnya dia membina mahliganya di syurga. Satu, komponen yang utama. Yang kedua ialah kompleks itu ataupun madrasah ataupun institut ataupun akademi, yang kita gunakan istilah akademi itu sendiri, yang memberi pendidikan kepada anak-anak yatim kita. Jadi saya fikir ini masa yang sangat sesuai kepada kita untuk kita menyumbang. Dan bila kita sebut sumbang ni, memberi bantuan ini, infak ni, tak tunggu kita kaya raya, Talib. Tak tunggu. Tapi kita boleh lakukan sekarang mengikut kemampuan kita. Mudah-mudahan insya-Allah infak yang kita lakukan hari ini memberi kebaikan kepada kita, dan insya-Allah kita niatkan juga infak kita kepada pembinaan APIA ini. Mudah-mudahan pahala itu juga sampai kepada ibu bapa kita yang lebih awal meninggalkan kita, keluarga yang lebih awal meninggalkan kita, dan kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa menunjuk kepada kita jalan yang terbaik untuk kita bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, syukur hari ini kita diberi peluang pagi ni duduk berbicara tentang akhlak Rasulullah SAW. Dan hari ini juga ada peluang untuk kita berinfak bersama dengan APIA Ustaz ya. Ya, betul. Boleh pergi ke juga www.apia.org.my. InsyaAllah nombor akaun semua tertera, jadi anda boleh kongsikan. Dan kita akan berehat seketika. Mudah-mudahan apa yang kita nak capai di alam yang penuh abadi bersama Rasulullah SAW dengan cara kita memberi dan berkongsi rezeki. Barangkali inilah waktunya, saatnya, ketikanya, pagi ini, hari ini, untuk kita berkongsi untuk membina Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN. Kita berehat seketika, kembali lagi lepas ini insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kembali. Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya.
Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak, Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.